Ya, kalau di daerah Belait tadi Cucu Lelong. Sekarang kita ucapkan selamat Sabi. Assalamualaikum Majdi. Apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat sabi juga kepada Muammar dan juga Hani. Alhamdulillah saya kabar baik pada pagi ini. Ingin ditanyakan Alhamdulillah. ya, kalau aktiviti di hujung minggu ini ada yang suka beriadah dan juga hiking dan sebagainya. Mungkin boleh ditanyakan kepada Majdi. Apa aktiviti dan juga amalan-amalan keselamatan yang Majdi sering amalkan? Kalau saya seperti Dani ya, seperti Dani tadi. Saya lebih suka hiking juga, tapi sejak kebelakangan ini saya lebih fokus kepada berjogging ataupun berjalan santai sahajalah. Dan untuk mengongsikan keselamatan ini bagi saya kerana saya pun antara salah seorang yang berjogging orang di bahu-bahu jalan atas. Atau yang paling penting kita ini mesti kalau berjogging itu adalah berlawanan arah daripada kereta yang lalu lalang di sana. Jangan kita ni berjogging mengikut arah yang sama, kerana kalau kita ni mengikut arah yang sama, kita ni akan nampak kereta di belakang. Jadi mesti berlawanan Betul. arah. Jadi kita ni lebih aware lah atau kereta yang berada Betul. di depan itu. Atau antara keselamatan yang perlu diterapkan lah. Baik, ditambah sedikit je Masdi ya. Kalau habis kita melakukan berjogging bersama rakan yang lainnya, jangan je bergandingan. Macam kan ke Jangan shopping, shopping. kita. Ini boleh menjejaskan lagi akan bahaya ataupun menjejaskan habis kita melakukan aktiviti berkenaan. Malah juga kenderaan yang lalu pastinya akan menyukarkan lagi untuk mereka menghindarkan ataupun mengelak habis kita. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Masdi dengan pengongsian tersebut. Untuk selanjutnya kami serahkan pengongsian informasi dari daerah Tutong dan juga bahan semasa. Silakan Masdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Muammar dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bersua kita pada pagi Ahad ini. Untuk berkongsi informasi yang kami terima pada pagi ini, dan ingin juga saya kongsikan keadaan cuaca pada saat ini alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dan ramai juga di antara auda di luar sana yang telah pun ataupun yang sedang melakukan aktiviti-aktiviti riadah pada pagi ini. Dan ya, ingin juga kita kongsikan yang mana sentiasalah jaga keselamatan, sentiasalah jaga keselamatan diri pertama kepada auda yang melakukan aktiviti-aktiviti di bahu-bahu jalannya, dan ada juga di antara auda yang melakukan aktiviti berbasikal. Apa yang penting adalah sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan auda, sebelum saya mengongsikan antara maklumat semasa yang ada dimuatkan pada pagi ini, apa kata kita ikuti terlebih dahulu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan auda hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, adat dan budaya merupakan simbolik yang penting khususnya bagi sesebuah masyarakat dan puak. Seperti yang kita ketahui, sesebuah masyarakat dan puak pastinya mempunyai adat dan budaya. Ini juga termasuk pakaian tradisi bagi puak di negara Brunei Darussalam. Dan Auda, kali ini kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai pakaian tradisi perkahwinan bagi puak Tutong. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. Begitulah keunikan dan keistimewaan pakaian tradisi yang merangkumi 7 puak di negara Brunei Darussalam, khususnya pakaian tradisi perkahwinan puak Tutong. Pada awal tahun 1950-an, etnik Tutong ini menggunakan pakaian perkahwinannya. Dan kita yakin sebelum itu mungkin pakaian ini wujud sebelum tahun 1950 lagi. Jadinya pakaian yang dipakai ialah perempuan laki-laki itu, kalau yang nampak yang menjadi perbezaan dengan etnik lain ialah pakaian pengantin perempuan.
Pengantin perempuan menggunakan di kepala ialah gegatar. Jadi gegatar ini seolah-olah membezakan bentuk perkahwinan etnik ini dengan etnik yang lain. Jadi gegatar itu ialah nampak berumbai-rumbai seolah-olah menutup muka pengantin. Itu hiasan di kepala. Kalau dari segi pakaian, pakaian perempuan ialah menggunakan baju kebaya. Dulunya baju kebaya. Dihiaskan dengan kain sungkit. Kain sungkit. Sebenarnya kalau kain sungkit itu rupanya sudah dikatakan kain yang keemasan. Jadi kain sungkit itu sebagai kainnya, kemudian dipakai pula samping. Samping juga kain sungkit yang warna lain. Kalau warna yang digunakan dulunya mungkin asalnya hitam, tetapi apabila kain sebenarnya kita percaya bahawa perubahan pakaian ini dari setahun ke setahun memang ada, memang terjadi. Kerana macam mana juga kedatangan kain yang ada di negara kita. Jadi dengan demikian dengan warna kain itu mereka dapat memilih untuk menjadikan pakaian pengantin. Dengan menggunakan gegatar di kepala serta sesandang di kedua-dua belah bahu, setentunya pakaian tradisi bagi acara perkahwinan ini dapat menjadi tarikan unik. Kerana dengan menggunakan gegatar, inilah yang membezakan puak tutong dengan puak-puak yang lain. Pengantin perempuan juga menggunakan samping kain songket diikat dengan tali pinggang ringgit. Malah, pengantin lelaki menggunakan pakaian cara Melayu, bersongkok dan juga dipasangkan sesandang di kedua-dua belah bahu. Kedua-dua pengantin lelaki dan perempuan turut dihias dengan barangan kemas seperti kerusang atau loket. Alhamdulillah, saya mengetahui sebenarnya pakaian tradisi perkahwinan puak tutong ini apabila kami telah pun diberi peluang, saya diberi peluang untuk mewakili wakil puak daerah Tutong. Jadi di mana saya mula mengetahui ataupun mencari di salah seorang orang veteran yang ada di daerah Tutong ini, iaitu Cikgu Ramli. Jadi di sana beliau telah pun memberikan saya pakaian puak tutong, jadi untuk digunakan untuk hari-hari kerajaan. Jadi alhamdulillah di sanalah saya terdetik untuk membuat sendiri beberapa aksesoris, barang-barang daripada pakaian puak tutong, contohnya gegatar dan sesandang. Jadi alhamdulillah untuk daripada tahun 2021 itu saya telah pun menarik belia-belia untuk menggunakan pakaian puak tutong inilah, seperti hari kebangsaan, hari keputeraan, dan juga apabila ada lawatan-lawatan ke daerah Tutong, saya galakkan mereka untuk menggunakan pakaian puak tutong, tradisi puak tutong ini. Memang ini adalah salah satu perkara yang kalau dapat dipertahankanlah, macam mana kalau kita di daerah Tutong sendiri, kami di Tutong kalau menjadi simbolik daerah Tutong ialah berbasuh kaki. Kalau boleh biarlah ia bertahan seperti mana adat berbasuh kaki ini. Itu yang saya inginkan. Yang menarik bagi saya iaitu sudah pastinya gegatar dan sesandang, kerana ianya berbeza daripada pakaian-pakaian puak lainnya seperti puak dusun dan puak Melayu Brunei yang mana mereka mengenakan ayam-ayam. Kalau Tutong, gegatar. Dengan mengenakan gegatar ini sendiri pun membuat ramai orang terpegun. Banyak orang membawa bergambar. Contohnya pada Hari Kebangsaan tahun lepas, banyak gambar puak-puak tutong yang model-model puak tutong dimasukkan ke dalam newspaper, berita harian, yang itulah buat saya makin yakin
untuk mengenakan pakaian tradisi Puak Tutong ini untuk perkahwinan saya. Bagi pendapat saya, ianya begitu sayang sekali kalau kita tidak mengenakannya dan membuatkan ia semakin pupus. Ini pun sudah sebelum acara rasmi iaitu Hari Kebangsaan pada tahun lepas. Tidak banyak orang tahu yang kami ini mengenakan pakaian Puak Tutong. Jadinya alangkah baiknya jika belia-belia Brunei ataupun puak-puak Tutong yang ingin berkahwin atau melangsungkan perkahwinan mereka mengenakan pakaian puak mereka sendiri, seperti masyarakat Iban, mereka mengenakan pakaian mereka dan menurunkan ke anak-anak cucu mereka. Jadinya besarlah harapan saya jika pakaian ini dikenakanlah dan diketahui oleh orang ramai di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam bukan sahaja kaya dengan sumber alam semula jadi, malah ia juga kaya dengan tradisi dan budaya yang melambangkan perpaduan dan keharmonian. Justeru, melalui peninggalan budaya dan khazanah warisan bangsa itu sendiri, ia adalah sesuatu yang amat berharga untuk dipertahankan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kepada para generasi penerus agar ia tidak hilang di telan zaman yang penuh dengan liku-liku kehidupan modernisasi. Baik, itulah dia bahan yang kami bawakan untuk tontonan Auda pada pagi ini ya. Kita mengimbas kembali adat dan juga budaya bagi Puak Tutong ya, yang mana pakaian perkahwinan tradisi daripada Puak Tutong dapat kita saksikan bersama sebentar tadi, dan pasti setiap puak mempunyai pakaian-pakaiannya yang tersendiri ni dalam mengadakan majlis perkahwinan. Puak dusun lain, puak kedayan lain, dan kita saksikan sebentar tadi adalah Puak Tutong. Itulah dia ya. Dan juga ingin kita mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan juga syabas kepada Dayang Siti Nabilah, kalau kita saksikan, yang merupakan model. Beliau baru saja melangsungkan perkahwinan bersama suami beliau dan memperkenakan pakaian tradisi Puak Tutong dalam mengadakan majlis perkahwinan beliau. Dan syabas, kita ni amat bangga sekali apabila orang belia kita ni mempertahankan adat dan juga budaya etnik mereka sendiri, dan mudah-mudahan dapat diikutilah oleh para belia yang lain ketika melangsungkan perkahwinan, kerana kita ingin mengekalkan tradisi ini sampai bila-bila, sampai generasi yang akan datang, insya-Allah. Baik, sebelum kita berpisah, ada lagi beberapa informasi yang saya kongsikan di sini, yang mana pada hari ini 16 Januari 2022 akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi, dan kemudian disambung semula dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang, dan ia akan menjejaskan di Simpang 174, Simpang 194 Jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan sekitarnya, Mukim Kiudang Tutong. Dan pemotongan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas bagi volum rendah di kawasan berkenaan. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas. Dan satu lagi info terakhir, Auda, pada hari ini juga akan diadakan aktiviti kesedaran dan juga kesihatan ni, awareness dan wellness, yang akan diadakan di Aquaponics Garden pada pagi ini dari jam 10 pagi sehingga 5 petang, dan dialu-alukan kepada Auda yang mempunyai kelapangan masa untuk menyertai aktiviti yang akan diadakan di sana, iaitu awareness and wellness ya. Baik, itu saja dapat dikongsikan pada pertemuan kita hari ini, dan insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan untuk berkongsi info semasa. Saya serahkan kembali kepada Muammar dan juga Hani, silakan.